Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semalam 28 hari bulan, maksudnya sepatutnya dah selesai data-data yang awak kutip untuk projek pengurusan data kita. Okay, so sepatutnya awak dah ada data taburan kes positif COVID-19 dari 1 hari bulan hingga 28 Julai. Okay, so daripada data yang awak telah perolehi, seterusnya, okey, awak isi maklumat dekat sini kan. Jangan lupa daerah masing-masing. Saya dah allocate masing-masing punya daerah. Jadi tulis dekat sini daerah awak. Okey, kemudian hari ni kita nak bincangkan berkaitan graf. Okey, macam mana nak membina graf. Okey, saya beri lampiran graf kosong pada awak yang saya dah siapkan dengan sengatan dan paksi X, paksi Y dan dah ada tajuk pun. Okey. So apa yang awak perlu buat ialah awak lihat pada data yang awak dah collect tu, data yang awak dah kumpul. Katakanlah awak dapat daerah yang paling sibuk JB lah, Johor Bahru. Okey. Kes dia sampai ratus-ratus, okey, beratus. Jadi macam mana nak buat sengatan? Awak tak boleh nak buat sengatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 200 lebih tu tak boleh. Sebab kesnya dalam range ratus. Jadi mungkin sengatan awak 100, 200, 300, 400. Okey, ataupun pergi pada daerah Mersing. Okey, daerah kita, daerah Mersing. Mersing mencatatkan kes tak sampai 100 pun. Ada hari yang memang langsung tak ada kes. Jadi Mersing mungkin kita boleh buat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tengok pada kes awak. Tengok pada bilangan kes awak. Okay, yang mana lebih sesuai. Sama ada nak guna 10, 20, nak guna 5, 10, 15 pun tak kisah. Okay, itu yang penting. Menetapkan sengatan pada paksi Y itu penting. Okay, semalam saya dah terima beberapa contoh graf yang murid tak faham nak buat macam mana. Kenapa graf tak cantik, kenapa tak jadi. Okey. So, ni penerangan saya. Maksudnya, awak tak boleh nak buat graf ikut jumlah tu macam tu. Okey. Kita kena ambil satu ketetapan untuk buat sengatan dia. Tak semestinya terlampau rigid lah ikut nombor-nombor dia tu. Okey. Kalau Mersing macam saya beritahu tadi lah. Mungkin kita boleh buat 5, 10, 15, 20 sampailah kes paling maksimum. Berapa kes paling maksimum di Mersing? Okey. Kalau JB, mungkin kita boleh buat 100, 200, 300 kes paling maksimum dekat JB. Untuk bulan Julai, saya rasa dalam 400 lebih kalau tak silap saya. So, mungkin kita boleh buat sengatan tu sampai 400, 100, 200, 300, 400. Okey. Dan tarikh pula, memang saya bagi macam ni. Okey, awak tak perlu ikut untuk tulis macam biasa. Mungkin boleh tulis, saya ingat sikit lah. Sebab kita nak cukupkan ruang. 17, 27, 37, 47. Kita nak cukupkan ruang dia. Yang penting, graf kita cantik. Okey, terbentuk cantik lah. Okey, seterusnya, apa yang saya nak tunjukkan awak hari ni ialah sebenarnya kita nak belajar. Ni untuk yang ada laptop atau komputer. Okey, yang tak ada laptop atau komputer jangan susah hati sebab sama je markahnya. Cuma saya nak ajar saja. Maksudnya mereka ada kemudahan kat rumah, ada laptop, ada komputer, ada printer. So ada kemudahan lain jadi boleh buat. Kita belajar, okey? Belajar tak salah. Kita belajar untuk guna Microsoft Excel. Okey, saya ajar pun yang paling basic je untuk dapatkan graf sahaja. Okey, mungkin nanti saya refer pada Cikgu TMK untuk awak punya TP lah. Kalau awak guna Excel ni ada kelebihan sikit untuk subjek TMK mungkin. Nanti saya deal dengan Cikgu Mahathir macam mana. Okey, so ni data yang saya bagi lampiran. Okey, sekarang kita nak guna Microsoft Excel. Okey, jadi yang ada kemudahan komputer, ada laptop, cuba tengok Microsoft Excel. Kita nak bina graf sahaja. Okey, yang lain-lain tu boleh manual je pada awak punya laporan. Okey, so saya dah buka Microsoft Excel dekat sini. Okay, biasalah new book apa semua. Okay, apa yang awak perlu masukkan pada Excel awak ialah, okay, saya letak je tajuk ni, data pesakit apa semua, tarikh semua, cuma daerah je saya letak. Okay, ni tak ada masalah pun. Ini nanti kita boleh edit.
Okey, yang penting dekat sini ialah data kita. Apa data yang kita ada pada paksi X dan paksi Y? Pada paksi X, kita ada tarikh. Okey, so saya masukkan tarikh. Okey, nak masukkan tarikh ni, awak tak perlu nak type 1101-07-21, tak perlu. Okey, sebab dia Excel, awak cuma perlu type 1/7. Okey, awak turunkan je arrow ke bawah. Dia automatik jadi 1 Julai. Okey, dia automatik jadi 1 Julai. Okey, awak nak buat macam ni pun boleh. Ataupun, okey, kita dah buat tadi jadi macam ni kan. Kita pergi ni, custom. Custom ni kita nak ubah. Okey, kita nak ubah, kita nak dia jadi short date. Macam dia tulis ni. Dia pun ubah jadi 1/7/21. Awak boleh klik lagi awak nak cuba. Kita boleh cuba, jangan takut. Okey. Date, tadi kita ambil short date. Kalau kita ambil long date, dia ada hari. Okey, tapi sebenarnya bila kita nak jadikan dia graph, tak perlu pun ni panjang-panjang ni. So, saya pilih short date saja. Okey, itu terpulang pada awak lah. Kalau awak rasa awak nak satu, buat macam ni je. Kemudian tekan nak panah. Nak panah pada keyboard awak, kiri ke kanan ke bawah ke tak kisah. Dia akan terus jadi. Okey. Macam ni saja pun. Okey, tak ada masalah. Okey, 27. Turun bawah. 37. Turun bawah lagi. Okey, bila dah macam ni. Select semua sekali. Tarik je. Tarik je. Sampai tarikh kita 28. Okey. Senang. Dia jadi terus. Tak perlu type satu-satu. Jangan type satu-satu. Membazir masa awak. Okey, so. Tu nak masukkan tarikh. Bilangan pesakit, masukkan manual mengikut data yang awak dah collect. Maksudnya awak kan dah tulis pada buku scrap awak kan, buku laporan awak. Awak masukkan je. Sampai 28 hari bulan. Okey. So, kita nak bina carta. Apa yang kita kena buat dekat sini? Kita pergi pada insert. Insert, awak akan nampak banyak carta dekat sini. Okey, paparan ni mungkin sedikit berbeza kalau kita pakai Windows yang tak samalah. Awak carilah yang memang akan ada gambar carta pada Excel tu. Okey. So, saya pilih. Bukan saya pilih. Kita nak buat carta palang. Okey. Awak ambil carta palang yang ini. Yang ini. Yang ini tak boleh. Kita ambil carta palang yang ini. Yang pertama ni je. Yang biasa je. Yang lain-lain tu nanti awak boleh explore sendiri. Okay. So, saya klik. Saya punya dia dah jadi macam ni sebab saya dah masukkan data. Okey, sekejap. Okey, saya dah delete balik saya punya carta. So, awak pergi pada carta. Pilih carta yang kita nak guna. Okey, kita dah pilih. Dia kosong, tak ada apa-apa sebab kita tak linkkan lagi dengan data kita. Okey, so kat atas ni ada banyak pilihan. Quick layout, change colours, yang ni tak apalah. Okey, yang paling penting kita nak buat ialah select data. Kita nak pilih data kita. Chart data range. Kita nak ambil, kita tak perlu type dah sebab kita dah type tadi. So, kita akan pilih sahaja data kita ni. Awak tak payah klik apa-apa, pergi je dekat ni. Sorry. Mula ambil daripada tarikh. Tarikh, bilangan pesakit. Okey, drag sampai bawah. Drag sampai bawah. Data sahaja, dua-dua tu. Tarikh dan bilangan pesakit. Okey. Dia terus ada dekat sini. Sini ada bilangan pesakit. Sini ada tarikh. Okey, kita tak payah tekan apa-apa lagi kat sini. Kita tengok dulu hasil daripada carta kita. Apa rupa dia. So, klik OK. Bila dah jadi macam ni. Okay, kita besarkan sikit untuk nampak semua tarikh. Sekarang, awak ada carta yang awak tak perlu susah-susah pun nak buat. Dia terus generatekan untuk awak. Okay, dia generate. Dia yang generatekan untuk awak. Tak payah ambil pembaris apa semua. Okey. Tarikh pun cantik. Bilangan pun ada. Carta ni, carta yang awak dah buat ni, kita boleh ubah warna. Kita boleh ubah warna. Awak nak warna apa? Oren. Kita boleh ubah je warna dia ni. Ikut pulang pada awak lah. Ni awak boleh cek lagi. Yang penting, carta awak dah jadi. Dan carta ni, nak hantar pada saya, tak bolehlah hantar carta dalam Excel macam ni. Awak kena klik, copy dan
pergi pada Word. Jangan guna yang ni sebab ni ada yang ni kan. Awak pergi Word yang kosong lah. Word yang kosong. Awak tukar layout. Ambil layout landscape. Okey. Awak dah paste. Paste. Tampal dekat sini. So, kita tak naklah dekat sini sebab kita nak tulis tarikh. Kita nak tulis tajuk kan. Kita nak tulis tajuk. Okey, sekejap. Awak klik dulu sekali dekat sini. Awak pergi wrap. True. Wrap. True. Jadi, awak boleh klik dia. Okey. Bolehlah masukkan tajuk awak tadi. Tajuk kita tadi. Carta palang pesakit positif COVID bagi daerah. Saya buat tadi Johor Bahru. Tarikh dia. Ni awak boleh besarkan lagi kalau awak nak. Supaya nampak lebih jelas. Dah cantik. Tapi sebenarnya bilangan pesakit ni sepatutnya kita letak di sebelah paksi. Okey, selesai carta awak. Kalau gunakan Microsoft Word. Kalau awak guna Microsoft Excel, copy ke Microsoft Word. Selesai dah carta awak. Okey, so tak ada masalah. Jadi murid-murid yang ada kemudahan laptop, ada komputer, ada printer, dia boleh buat guna soft copy yang saya beri. Saya dah beri soft copy kan? Okey, jadi guna soft copy yang saya dah berikan pada awak tu. Guna soft copy projek kita yang saya dah berikan pada awak. Boleh type. Awak type je awak punya laporan tu. Tugasan awak ni semalam saya dah bagi dalam Telegram. Jadi boleh refer balik. Ini awak boleh masukkan guna komputer je. Kalau ada komputer masukkan je. Boleh buat guna komputer. Okey, pengiraan ni kalau rasa tak boleh nak guna komputer, nak tulis tangan, tulis tangan. Seterusnya piktograf pun sama. Tengok balik video saya dah sediakan video untuk piktograf. Saya rasa video tahun 4. Ada saya ajar nak buat piktograf. Refer balik pada video tu siapa yang dah lupa nak buat piktograf. Ini maklumat tambahan ni. Awak carilah maklumat berkaitan daerah yang awak kena collect data tu. Apa yang ni? Maksudnya kluster, ada kluster ke? Kenapa terjadinya kes yang meningkat? Ni catatan. Kawasan tu apa? Ada kawasan PKPD ke di daerah tu yang awak ni contoh Mersing. Mersing itu ada PKPD kan beberapa kawasan. So boleh tulis dekat sini. Ini catatan tambahan. Rumusan macam karangan lah, macam BM. Buat sedikit rumusan berkaitan apa dapatan awak sepanjang 28 hari awak mengumpul data. Okay, apa dapatan yang awak dapat? So, selesai laporan awak. Mana-mana yang buat guna soft copy type ni, awak boleh print. Ada printer awak print. Maksudnya bila nak print, tolong print sekali dengan cover ni. Cover. Print sekali dengan cover. Awak kena stapler balik. Macam yang saya beri pada awak. Cover, tugasan, sini slate awak punya graf, dan seterusnya. Stapler balik. Tarikh penghantaran saya akan bagi tahu sebab awak akan drop saja dekat kotak yang saya akan sediakan depan pondok jaga. Kemudian, bagi mereka yang tak ada laptop, tak ada komputer, tak ada masalah. Saya dah cakap tadi, buat je by hand macam biasa. Saya pun dah ajar tadi kan, yang graf tadi tu, buat sengkatan macam mana. Tak ada masalah. Untuk matematik saya tak kisah pun awak. Yang penting betul apa yang awak kira. Data awak tu awak tak tipu saya. So saya akan bagi TP yang sepatutnya. Okay, bagi mereka yang ada komputer tapi tak ada printer, send soft copy pada saya tolong printkan. Okay, yang tak ada printer boleh send soft copy pada saya tolong printkan. Okay, so itu saja. Sekian. Terima kasih.